Moratorium bersasar yang dilaksanakan sekarang adalah penyelesaian terbaik untuk membantu mereka yang benar-benar terjejas selain memastikan institusi kewangan terus kukuh. Dalam temu bual eksklusif bersama TV3, Timbalan Gubernur Bank Negara Datuk Abdul Rashid Ghafur berkata, statistik menunjukkan majoriti peminjam mampu membayar balik pinjaman mereka seperti biasa. Hanya segelintir sahaja yang menghadapi kesukaran dan perlukan bantuan daripada bank. Timbalan Gubernur Bank Negara menjelaskan semua bank tempatan secara sepakat sedia membantu mana-mana individu yang berdepan kesukaran akibat pandemik COVID-19. Dan bantuan bukan saja untuk golongan B40 tetapi juga golongan M40, perusahaan kecil dan sederhana sehinggalah peniaga mikro dan kecilan. Bantuan sebenarnya tersedia untuk semua golongan masyarakat yang terjejas akibat COVID-19 dan bukan sahaja untuk golongan B40 tetapi juga untuk M40 dan juga untuk peminjam-peminjam lain, dan prosesnya telah dipermudahkan dengan semudah-mudah yang mungkin. Namun ditanya mengapa tidak laksanakan saja moratorium secara menyeluruh seperti semasa Perintah Kawalan Pergerakan April lalu, ini jawapannya. Pada masa itu, kita mengambil kira keadaan pada waktu tersebut di mana aktiviti ekonomi terpaksa dihentikan secara tiba-tiba akibat pelaksanaan PKP yang agak ketat pada masa itu. Kita ambil contoh seorang penjual nasi lemak contohnya. Secara tiba-tiba, beliau tidak dapat berniaga pada esok harinya dan hilang sumber pendapatannya. Contoh kedua, kita ambil pengusaha kedai runcit yang kecil contohnya. Walaupun beliau masih boleh beroperasi, tetapi waktu operasinya agak terhad. Jadi pastinya pendapatan dia juga akan berkurang. Jadi sebab itulah kita laksanakan moratorium secara menyeluruh pada waktu tersebut. Tujuannya adalah untuk memberi kelegaan segera kepada rakyat pada masa PKP dilaksanakan. Itu tujuan utama dia. Tapi apabila kita lihat keadaan sekarang, ianya banyak berbeza. Contohnya, aktiviti ekonomi dan perniagaan telah dibuka semula. Laporan terkini menunjukkan 85% peminjam sudah mula membayar balik pinjaman seperti biasa. Ini menunjukkan moratorium menyeluruh bukan sesuatu yang wajar ketika ini. Contohnya bagi peminjam yang mengambil bantuan pembayaran balik ini, mereka tidak akan terjejas dari segi rekod sikris mereka. Kalau dulu apabila mereka mengambil menjadual semula pinjaman mereka, rekod sikris mereka akan ditanda. Tapi bagi peminjam yang mengambil bantuan pembayaran balik moratorium ini, rekod sikris tidak akan. Dalam temu bual itu, Bank Negara turut ditanya mengapa bank tempatan yang meraih keuntungan berbilion ringgit setiap tahun tidak boleh dengan mudah melanjutkan moratorium secara menyeluruh. Datuk Abdul Rashid menjelaskan terdapat risiko amat besar bukan sahaja kepada bank, malah setiap peminjam dan rakyat secara keseluruhannya jika pendekatan moratorium menyeluruh diteruskan. Pertama, dari segi ia boleh mengekangkan pemberian pinjaman baru kepada individu dan perniagaan. Ini adalah kerana apabila tahap penampan bank-bank berkurangan akibat diberi moratorium tadi, mereka akan cenderung untuk mengambil sikap lebih berhati-hati dalam pemberian pinjaman. Jadi, mereka akan lebih liat untuk meluluskan pinjaman baru. Jadi, apakah kesannya kepada kita semua, rakyat? Jika kita hendak meminjam untuk membeli rumah atau kenderaan atau untuk tujuan pendidikan anak-anak kita, kita mungkin akan menghadapi kesukaran untuk mendapat pinjaman pada masa hadapan. Jelasnya lagi, jika bank terus lemah, ia boleh memberikan kesan yang amat teruk kepada 25 juta rakyat yang juga penyimpan deposit di bank-bank tempatan. Kita perlu peliharakan kekukuhan sektor kewangan kita pada masa ini. Ini sangat penting kerana sekiranya kedudukan kewangan bank-bank tersebut dan kesabaran sektor kewangan terjejas, kita juga menghadapi risiko kehilangan wang simpanan kita semua. Itu yang kita perlu tekankan di sini. Malah beliau turut menjelaskan kehilangan pendapatan dan dividen akan dirasai secara tidak langsung rakyat. Sebenarnya kita semua merupakan pemegang saham bank secara tak langsung melalui simpanan kita di dalam KWSP, simpanan kita di dalam tabung haji, simpanan kita di dalam ASP dan juga kumpulan wang amanah pencen yang merupakan penyimpan duit pencen kita. Jadi, kesimpulannya para penonton sekalian, apa yang ingin saya tekankan adalah
Pelaksanaan moratorium secara menyeluruh bukanlah tindakan yang wajar dan apa yang penting adalah bantuan masih tetap ada walaupun dilaksana secara bersasar. Sementara itu, mana-mana individu ataupun syarikat yang tidak berpuas hati dengan bantuan yang diberikan oleh bank boleh melaporkan terus kepada Bank Negara. Okay, sekiranya kalau ada para peminjam yang menghadapi masalah dari segi berjumpa dengan pihak bank ataupun tidak puas hati dengan bantuan yang diberikan oleh pihak bank, mungkin tidak menepati ataupun tidak sejajar dengan pengurangan dalam pendapatan yang dihadapi. Jadi saya galakkan peminjam tersebut untuk menghubungi kami di Bank Negara Malaysia, boleh telefon ataupun boleh melalui BNM Telelink. Kami sedia untuk membantu saudara untuk mengatasi masalah tersebut. Kita akan berhubung dengan pihak bank untuk memahami dan mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku dan kita akan cuba sedaya upaya kita untuk memastikan peminjam tersebut mendapat bantuan yang sewajarnya yang disepatutnya perolehi. Jelasnya bank telah memudahkan proses permohonan bantuan bayaran balik pinjaman dari aspek membuat permohonan bantuan dan juga dokumentasi. Malah terdapat tempoh tertentu ditetapkan bagi pihak bank untuk memastikan proses tidak memakan waktu terlalu lama.